Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi kita berjumpa dalam perkongsian minda berkaitan dengan geografi STPN, terutamanya kepada anak-anak pelajar yang bakal menduduki peperiksaan STPN yang mengambil mata pelajaran geografi. Begitu juga pada rakan-rakan guru geografi STPN sama ada di negeri Kelantan maupun di seluruh Malaysia. Hari ini kita akan bincang satu tajuk perkongsian iaitu proses pembentukan hujang perolakan. Dan perkongsian ini dilontarkan pada hari ini kerana ada rakan-rakan guru yang bertanya, bagaimanakah proses pembentukan hujang perolakan? Maka berpandukan kepada slide yang ringkas di mana yang dipaparkan dalam video ini, iaitu proses pembentukan hujang perolakan ia bermula daripada pemanasan cahaya matahari ke permukaan bumi. Dan dalam proses ini, udara yang berada di atas troposfera yang mengalami proses pemanasan yang cepat sedikit, dan ini berlaku melalui proses perolakan Hubble. Sebab itulah proses hujang perolakan amat kerap berlaku di kawasan-kawasan yang mempunyai pancaran cahaya matahari yang amat tinggi. Dalam proses yang ketiga, iaitu apabila berlaku proses pemanasan bahangan matahari ke permukaan bumi, maka secara tidak langsung segala sumber-sumber air yang terdapat di atas permukaan bumi, dalam bumi dan juga pada tumbuh-tumbuhan akan tersejat, dan ia akan membentuk wap air yang terdapat di atmosfera. Dan wap air ini dia akan mengemban. Dan proses yang keempat, wap air ini merupakan satu bentuk air yang berada dalam bentuk ringan, dan ia akan naik ke lapisan atmosfera yang tinggi melalui proses perolakan. Dan proses yang seterusnya, apabila wap air ini berada di lapisan atmosfera yang tinggi, ia akan mengalami proses pemeluapan. Maka dalam proses pemeluapan tersebut, wap air tersebut bertukar pada peringkat awalnya menjadi awan kumulus. Dan daripada awan kumulus tersebut, awan ini terus kerana ia terbentuk dalam bentuk yang lebih ringan, ia akan naik ke lapisan yang lebih tinggi lagi dalam atmosfera, dan ia membentuk satu jenis awan yang dikenali sebagai awan cumulonimbus. Dan awan ini dia mengalami proses penyejukan, dan apabila mengalami proses penyejukan, awan tersebut menjadi semakin berat dan besar, maka ia akan turun ke lapisan atmosfera, ke lapisan bawah ataupun di keluaran udara lapisan bawah, dan ia mengalami proses pencairan, maka turunlah ia sebagai hujan yang dikenali sebagai hujan perolakan. Dan biasanya hujan perolakan ini turun pada waktu petang dan ia disusuli dengan petir dan kilat. Maka inilah yang dimasukkan dengan proses bagaimana proses hujan perolakan boleh berlaku. Dengan kata lain, setiap jawapan pelajar yang pertama mesti menyatakan bahawa berlaku proses pemanasan cahaya matahari terlebih dahulu pada segala unsur air yang akan membentuk wap air, dan wap air ini akan terapun melalui proses perolakan berada di lapisan yang tinggi, dan yang amat penting iaitu mengalami proses pemeluapan dan pembentukan jenis awan pada peringkat awalnya awan kumulus. Dan yang terakhir, awan ini semakin naik ke lapisan atmosfera dan ia bertukar menjadi awan cumulonimbus, dan awan ini akan mengalami proses penyejukan dan semakin berat, dan turun ia sebagai hujan yang dikenali sebagai hujan perolakan. Saya jangka dengan penjelasan proses hujan perolakan ini, rakan-rakan guru dan juga pelajar dapat memanfaatkan untuk pengetahuan perkongsian maklumat berkaitan dengan hujan perolakan pada petang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Nazri Muhammad, guru geografi daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Selamat mengulang kaji, selamat mengulang kaji untuk geografi agar pelajar-pelajar mendapat keputusan yang lebih cemerlang pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang.